Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Khairudin dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya, Siti Rozilah binti Mak Daud, bersama dengan dua orang ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Siti Fadriana binti Muhammad Kamal dan Siti Najwah binti Johari, akan membentangkan tajuk 10. Tajuk yang kami perolehi ialah menurut Asmah 1992, jumlah bahasa Pidgin di Malaysia sukar ditentukan kerana sifat bahasa ini yang tidak stabil dan kurangnya kajian terhadap bahasa ini. Huraikan ciri morfologi semantik bahasa Pidgin dalam kalangan orang bukan Melayu yang menuturkan bahasa Melayu. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut mengenai ciri morfologi semantik bahasa Pidgin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai maksud ataupun definisi bahasa Pidgin. Menurut Muslausler 1968, istilah Pidgin ditakdirkan sebagai bahasa yang terbentuk akibat pertembungan antara masyarakat yang pelbagai bahasa sehingga menyebabkan wujudnya campuran antara bahasa-bahasa tersebut. Asmah Haji Omar 2001 pula menyatakan bahawa dalam konteks negara kita, iaitu negara Malaysia, bahasa Pidgin ataupun bahasa pasar merupakan bahasa yang menghubungkan pelbagai kelompok dan bahasa tersebut mempunyai pengaruh kosakata daripada bahasa Cina, bahasa India dan Inggeris, tetapi masih mengekalkan majoriti kosakata bahasa Melayu. Bagi Hall 1966 pula, bahasa Pidgin merupakan bahasa yang struktur nahu dan perbendaharaan kata telah direduksi ataupun dipermudahkan dan tidak menjadi bahasa native kepada mana-mana penutur ataupun masyarakat. Sebagai contoh, jika dalam sesuatu masyarakat mempunyai dua bahasa yang dikategorikan sebagai bahasa A dan bahasa B, percampuran antara dua bahasa ini, iaitu bahasa A dan bahasa B, akan membentuk bahasa yang baru, iaitu bahasa C. Tetapi dalam konteks tersebut, bahasa C ini tidak dapat dikategorikan sebagai bahasa A ataupun bahasa B. Jadi, bahasa C inilah yang diberikan sebagai bahasa Pidgin. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bahasa Pidgin. Ciri yang pertama ialah bahasa Pidgin ini tidak menepati struktur nahu dan perbendaharaan kata bahasa standard, di mana bahasa Pidgin ini sama ada secara ungkapan ataupun ejaan disingkatkan atau dipermudahkan oleh sesebuah masyarakat ataupun individu, maka ia bertentangan dengan konteks bahasa standard. Ciri yang kedua pula ialah melibatkan gabungan sekurang-kurangnya dua bahasa kacukang. Contohnya, bahasa Melayu dengan bahasa Cina, bahasa Melayu dengan bahasa Tamil dan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ciri yang seterusnya pula ialah bahasa Pidgin ini merupakan bahasa rendah, di mana ia sesuai digunakan dalam perhubungan dengan individu dalam keadaan yang tidak formal, iaitu di luar majlis rasmi seperti di pasar. Bahasa Pidgin ini juga kebiasaannya tidak gramatis dan mengabaikan hukum DM. Selain itu, bahasa Pidgin ini turut menggunakan banyak kata penguat. Contohnya, banyak cantik. Selain itu, penutur bahasa pasar ataupun bahasa Pidgin juga kerap menggunakan perkataan punya dalam percakapan seharian. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai faktor yang mendorong kepada penggunaan bahasa Pidgin. Terdapat 3 faktor yang telah dikenal pasti mengenai faktor yang mendorong kepada penggunaan bahasa Pidgin. Yang pertama, pertemuan antara manusia yang terdiri daripada pelbagai bahasa untuk berkomunikasi seperti bahasa Cina dan bahasa Tamil merupakan salah satu faktor yang mendorong kepada penggunaan bahasa Pidgin. Pertembungan budaya merupakan salah satu aspek yang mendorong kepada berlakunya kewujudan dan penggunaan bahasa Pidgin. Kebudayaan Melayu telah sekian lama bertembung dengan kebudayaan lain seperti kebudayaan Cina dan kebudayaan India. Kebudayaan India paling awal dikesan dan mempunyai pengaruh bahasa Sanskrit, Tamil serta Hindu dalam bahasa Melayu.
Kebudayaan lain seperti kebudayaan Cina turut mengalami perhubungan dengan kebudayaan Melayu sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka melalui hubungan perdagangan. Hal ini dikatakan demikian kerana para pedagang dari luar seperti pedagang Cina perlu mengetahui dan memahami bahasa lain untuk membuat pelbagai urusan seperti melariskan jualan, melakukan transaksi perdagangan, mendapat pelanggan baru dan sebagainya. Menerusi hubungan perdagangan, masyarakat dapat belajar menguasai pelbagai bahasa seperti bahasa Pidgin yang disebabkan oleh pengaruh bahasa Cina semasa zaman kegemilangan Melayu Melaka. Secara tidak langsung, hal ini dapat melahirkan pelbagai dialek seperti bahasa Babanonya. Oleh yang demikian, pertemuan budaya secara langsung telah mendorong kepada berlakunya kewujudan dan penggunaan bahasa Pidgin. Selain itu, faktor kedua yang mendorong kepada berlakunya kewujudan dan penggunaan bahasa Pidgin ialah bahasa Pidgin dijadikan sebagai alat komunikasi untuk tujuan perhubungan. Bahasa Pidgin dilihat sebagai alat sosial yang penting untuk menjalinkan perhubungan dan amat dituntut dalam kalangan masyarakat dunia kerana memandangkan bahasa merupakan medium perantara untuk berhubung dan menyampaikan makna. Bahasa Pidgin turut dikatakan menggunakan kosakata yang terhad kerana bahasa Pidgin digunakan untuk tujuan perhubungan seperti tujuan-tujuan tertentu bagi memahami sesuatu perbualan. Sebagai contoh, di Malaysia, kita dapat melihat penggunaan bahasa Pidgin dalam kalangan peniaga yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Cina dan India ketika mereka berkomunikasi. Mereka menggunakan bahasa Pidgin untuk berhubung dengan para pelanggan ketika urusan jual beli. Kita juga boleh melihat bahawa para pendatang asing yang bekerja di negara ini yang bukan penutur jati bahasa Melayu telah menggunakan bahasa Pidgin ketika mereka berkomunikasi dengan penutur Melayu. Bahasa Pidgin di Malaysia turut digelar sebagai bahasa pasar. Pada kebiasaannya, dapat dilihat bahawa penggunaan bahasa Pidgin berlaku dalam suatu komunikasi yang terlibat seperti ketika penutur jati Melayu mengunjungi ke kedai-kedai kaum bukan Melayu seperti penutur kaum Cina dan India untuk melakukan kegiatan urusan jual beli di pasar. Contoh ayat yang telah digunakan oleh peniaga yang merupakan penutur bukan Melayu ketika melakukan urusan jual beli di pasar dengan pembeli yang terdiri daripada penutur jati Melayu ialah "Lo mau apa?", iaitu untuk menunjukkan penggunaan bahasa Pidgin. Oleh yang demikian, secara tidak langsung, penggunaan bahasa Pidgin akan wujud apabila kita berkomunikasi dengan penutur bukan Melayu seperti penutur kaum Cina dan India. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka telah menggunakan bahasa Pidgin kerana mereka tidak fasih dalam berbahasa Melayu. Justru itu, bahasa Pidgin sebagai alat komunikasi untuk tujuan perhubungan merupakan faktor yang mendorong kepada kewujudan dan penggunaan bahasa Pidgin. Faktor terakhir yang mendorong kepada penggunaan bahasa Pidgin ialah untuk mencapai tujuan komunikasi secara jelas dan berkesan. Untuk mencapai tujuan komunikasi yang jelas dan berkesan, masyarakat telah cuba sedaya upaya untuk menggunakan bahasa yang sesuai mengikut konteks dan situasi semasa. Kewujudan bahasa Pidgin berlaku apabila terdapat dua kumpulan etnik yang mempunyai bahasa yang berlainan seperti penutur Melayu dan penutur bukan Melayu saling berhubung antara satu sama lain sehingga menyebabkan berlakunya pertemuan bahasa. Kewujudan bahasa Pidgin berlaku apabila terdapat di antara kumpulan yang tidak mempunyai satu bahasa perantaraan yang diketahui oleh kedua-dua pihak dan tidak mempunyai penutur-penutur yang menuturkannya sebagai bahasa ibunda. Penutur bahasa, khususnya penutur bahasa Melayu, akan mengedepikan bahasa ibunda mereka dan hal ini boleh menyebabkan mereka menggunakan bahasa Melayu yang bercampur-campur mengikut intonasi bahasa asal mereka. Secara tidak langsung, untuk mencapai tujuan komunikasi, penutur Melayu perlu menggunakan bahasa Melayu mengikut intonasi bahasa yang digunakan oleh lawan tutur mereka. Sebagai contoh, penutur Melayu dan penutur bukan Melayu yang terdiri daripada penjual atau pembeli telah menggunakan bahasa Pidgin ketika mereka berkomunikasi menerusi aktiviti yang dilakukan seperti aktiviti perdagangan, perniagaan atau urusan jual beli dan sebagainya. Contoh ayat yang digunakan oleh penutur bukan Melayu seperti penutur India untuk menunjukkan penggunaan bahasa Pidgin ialah "mau makan apa". Oleh yang demikian, bahasa Pidgin telah digunakan oleh kedua-dua kumpulan etnik seperti penutur Melayu dan penutur bukan Melayu untuk mencapai tujuan komunikasi yang berkesan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, penerangan ahli kumpulan kami mengenai bahasa Pidgin ini akan melibatkan ciri morfologi semantik. Morfologi merupakan kajian yang melibatkan bentuk dan struktur perkataan yang diujarkan dalam sesuatu bahasa.
Morfologi ini merupakan ia melihat bagaimana unsur-unsur bahasa seperti morfem, kata membentuk struktur perkataan di mana ia boleh mengalami pelbagai proses seperti proses pengimbuhan, pengganaan, pemajmukan serta pengakroniman. Semantik pula melibatkan kajian mengenai makna ataupun perubahan makna, sama ada melibatkan makna konseptual, makna leksikal, makna kolokatif, makna denotatif dan konotatif. Sekarang saya akan menjelaskan ciri morfologi semantik bahasa Pidgin dalam kalangan orang bukan Melayu yang menuturkan bahasa Melayu seperti orang Cina dan orang India. Bagi membantu huraian kami, kumpulan kami telah memilih beberapa data untuk dijadikan contoh. Data yang pertama melibatkan unsur campuran bahasa Tamil dengan bahasa Melayu. Contohnya, perkataan berniaga dalam bahasa Pidgin menjadi miyaga. Dalam aspek morfologi ataupun bentuk ataupun struktur kata, berlaku pergantian huruf hadapan perkataan iaitu imbuhan ber telah ditukarkan kepada mi menjadi miyaga. Sebutan perkataan ini adalah pelak kerana ia bergantung kepada sebutan penutur bukan bahasa Melayu. Dari aspek semantik pula, miyaga tetap membawa maksud yang sama dengan berniaga iaitu satu tindakan menjual barangan ataupun berjual beli. Sebagai contoh ayat yang selalu digunakan ialah saya sendiri miyaga, iaitu saya berniaga sendiri. Data yang kedua juga melibatkan unsur bahasa Tamil iaitu duduk menjadi duduk. Berlaku penggantian ataupun perubahan vokal U kepada vokal O dan berlaku juga pengguguran huruf di akhir perkataan iaitu huruf K. Bagi aspek semantik pula, duduk juga membawa maksud yang sama dengan duduk iaitu beristirahat seperti bersila ataupun bersimpuh. Selain itu, duduk juga boleh didefinisikan sebagai tempat letaknya sesuatu ataupun tempat tinggal. Maksud perkataan duduk ini bergantung kepada penggunaan perkataan tersebut di dalam sesebuah ayat ataupun percakapan. Data yang seterusnya pula melibatkan unsur bahasa Tamil dan bahasa Cina, iaitu perkataan banyak menjadi banyak. Perkataan ini sering digunakan oleh penutur dari kaum Cina dan kaum India. Malah kaum Melayu juga sering menggunakan perkataan ini ketika berurusan dengan individu yang bukan penutur natif bahasa Melayu. Dari aspek morfologi, berlaku perubahan huruf hadapan iaitu huruf B bertukar kepada huruf M. Dari aspek semantik pula, banyak tetap membawa makna yang sama iaitu membawa maksud jumlah yang besar ataupun bilangan sesuatu benda. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan mengukuhkan data yang keempat penggunaan bahasa Pidgin dalam kalangan masyarakat bukan Melayu iaitu masyarakat Cina yang menggunakan bahasa Cina. Yang data keempat ini merupakan data ringgit iaitu masyarakat Cina menyebutnya ialah linggit. Maka dalam aspek morfologi berlakunya perubahan huruf hadapan iaitu konsonan R digantikan dengan L, ringgit menjadi linggit. Okey, dalam itu adalah dari aspek morfologi. Dalam aspek semantik pula, linggit masih membawa maksud yang sama dengan ringgit iaitu mata wang yang digunakan di negara Malaysia. Contoh ayat yang biasa digunakan oleh masyarakat Cina ialah mula saja akak sekilo 8 ringgit. 8 ringgit iaitu mula saja akak sekilo 8 ringgit. Ringgit itu menunjukkan bahasa Pidgin yang digunakan oleh masyarakat Cina. Baiklah, bagi data yang kelima ini juga menunjukkan penggunaan bahasa Pidgin oleh masyarakat bukan Melayu itu masyarakat Cina, iaitu kebanyakan mereka menggunakan pergi menjadi perigi,
peligi. Dari aspek morfologi, berlakunya pengguguran konsonan R, iaitu konsonan R ini berada di posisi koda dan menyebabkan berlakunya pengguguran, iaitu PER. R tersebut berada di posisi koda menyebabkan berlakunya pengguguran konsonan R. Pergi menjadi peligi. Itu adalah dari aspek morfologi. Dari aspek semantik pula, peligi masih membawa maksud yang sama dengan pergi, iaitu menuju ke sesuatu tempat. Antara atau contoh ayat yang biasa digunakan oleh masyarakat Cina ialah saya peligi itu kedai manyak murah. Saya peligi itu kedai manyak murah. Masyarakat Cina menggunakan peligi, bahasa pidgin peligi. Baiklah, data yang keenam ialah melibatkan juga unsur penggunaan bahasa Cina yang melibatkan penggunaan bahasa pidgin, iaitu mahu menjadi mau. Mahu menjadi mau. Dari aspek morfologi, berlakunya pengguguran konsonan R, iaitu dalam perkataan mahu tidak terdapat konsonan R kerana berlakunya pengguguran. Itu adalah dari aspek morfologi. Dari aspek semantik pula, mahu juga masih membawa maksud yang sama dengan mahu, iaitu bermaksud kehendak, keinginan atau tujuan. Antara atau contoh ayat yang biasa digunakan oleh masyarakat Cina ialah mau piligi mana. Mau piligi mana. Okey, itu ayat pertama. Yang kedua ialah mau apa. Mau apa. Itu merupakan contoh. Mau ini merupakan salah satu contoh bahasa pidgin digunakan oleh masyarakat. Seterusnya saya akan menerangkan contoh kata ganti nama diri dalam bahasa pidgin yang digunakan oleh orang bukan Melayu yang menuturkan bahasa Melayu. Kebanyakan orang bukan Melayu telah menggunakan perkataan seperti lu dan gua untuk merujuk kepada penggunaan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Perkataan lu merupakan bahasa pidgin yang merujuk kepada kata ganti nama diri kedua, iaitu awak. Manakala perkataan gua pula merupakan bahasa pidgin yang merujuk kepada kata ganti nama diri pertama, iaitu saya. Perkataan gua dan lu merupakan kata pinjaman yang diambil daripada pengaruh bahasa Cina yang merujuk kepada penggunaan kata ganti nama diri pertama saya dan kedua awak. Perkataan lu dan gua sering digunakan oleh kebanyakan penutur bukan Melayu seperti penutur kaum Cina ketika berkomunikasi dengan penutur Melayu ketika melakukan urusan jual beli di pasar. Contoh ayat yang digunakan untuk merujuk kepada penggunaan kata ganti nama diri bagi perkataan lu dan gua ialah mana lu mau pergi, yang merujuk kepada kata ganti nama diri kedua, awak. Ini gua punah yang merujuk kepada kata ganti nama diri pertama saya. Selain itu, saya akan menerangkan contoh kosakata bahasa pidgin yang diambil daripada pinjaman bahasa Cina yang diserap ke dalam bahasa Melayu. Contoh kosakata bahasa pidgin yang diambil daripada pinjaman bahasa Cina yang diserap ke dalam bahasa Melayu ialah perkataan cincai. Perkataan cincai merupakan hasil gabungan bahasa Melayu dan dialek Cina, iaitu kata pinjaman daripada dialek Kantonis yang membawa makna lebih kurang. Perkataan cincai sering digunakan oleh penutur bukan Melayu, iaitu penutur kaum Cina. Contoh ayat yang menunjukkan penggunaan perkataan cincai iaitu kosakata bahasa pidgin ialah cincailah, tidak apa, tidak kisah. Oleh yang demikian, cincai merupakan kosakata bahasa pidgin yang diambil daripada pinjaman bahasa Cina dan diserap ke dalam bahasa Melayu. Akhir sekali, contoh kosakata bahasa pidgin yang diambil daripada pinjaman bahasa Cina dan diserap ke dalam bahasa Melayu ialah perkataan ngam. Perkataan ngam merupakan hasil gabungan bahasa Melayu dan dialek Cina, iaitu kata pinjaman daripada dialek Kantonis yang membawa maksud sehati. Perkataan ngam sering digunakan oleh penutur bukan Melayu, iaitu penutur kaum Cina. Contoh ayat yang digunakan ialah untuk menunjukkan penggunaan kosakata pidgin, iaitu ngam. Sebagai contoh, Diska tidak ngam dengan saya. Oleh yang demikian, perkataan ngam merupakan kosakata bahasa pidgin yang diambil daripada pinjaman bahasa Cina. Kesimpulannya, bahasa pidgin ialah bahasa perhubungan yang digunakan oleh penutur pelbagai bahasa untuk berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain. Walaupun mereka tidak fasih atau kurang fasih untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu, namun mereka cuba untuk menggunakan bahasa ini, iaitu bahasa pidgin, untuk berkomunikasi terutamanya dengan masyarakat Melayu.
Jelaslah terdapat ciri-ciri morfologi semantik penggunaan bahasa pidgin dalam kalangan orang bukan Melayu yang menuturkan bahasa Melayu seperti yang telah dijelaskan oleh kami sebentar tadi. Umumnya, penggunaan bahasa pidgin ini dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Umum mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, contohnya Melayu, Cina dan India. Namun, jika penggunaan bahasa pidgin ini terus berlarutan, ini akan menjejaskan kedudukan bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana sejak akhir-akhir ini, bahasa yang kita agung-agungkan itu bahasa Melayu ini mula dicemari oleh anasir-anasir dari luar, sebagai contoh pengaruh barat, dan penggunaan bahasa pidgin ini juga merupakan salah satu anasir-anasir yang mula mencemari penggunaan bahasa Melayu yang betul ini. Okey, oleh itu, setiap masyarakat tanpa mengira kaum perlulah berusaha untuk menguasai berusaha dan menggunakan bahasa Melayu dalam konteks yang betul agar dapat mengelakkan terjejasnya kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia ini. Berikut adalah antara rujukan yang telah kami gunakan sepanjang pencarian kami berkaitan penggunaan bahasa pidgin ini yang melibatkan masyarakat bukan Melayu. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.